Jadi macam mana semalam apabila dibuat undi belanjawan, UMNO mampu mempengaruhi seluruh PKR dan DAP untuk tidak undi belanjawan? Okey, cerita dia begini. Menurut seorang, saya nak ceritakan apa yang didayakan oleh seorang ahli parlimen, ahli amanah. Kemudian saya akan jelaskan tahap mana pendedahan itu betul dan tahap mana ianya tidak betul. Menurut dia, sebenarnya apabila Mahfuz Omar bangun untuk mengusulkan diadakan undi berbelah bahagi selepas undi suara habis, Anwar memberi arahan. Maknanya arahan tu diberi entah macam mana di dalam parlimen lah, okay, supaya tidak disokong. Jadi dalam keadaan kekalutan dan kekeliruan, DAP dan PKR dan Amanah bersetuju, tapi pada masa tu dah lambat sebab ada beberapa ahli parlimen Amanah dah berdiri. Okay. Jadi mereka diberi arahan untuk tidak sokong, sebab itu tak cukup 15 yang berdiri. Sebabnya tidak diberikan oleh Anwar, cuma Anwar keluar arahan begitu. Okey, Tun dah berdiri. Kemudian menurut ahli amanah ini, selepas itu berlaku mesyuarat Pakatan Harapan. Di dalam mesyuarat Pakatan Harapan itu memang kecoh, memang hangat, sebab Anwar diserang bertubi-tubi dan Anwar tidak dapat jelaskan. Penjelasan yang diberi di umum tu kononnya mereka menyokong belanjawan buat tahap ni, okey, disebabkan ada bahagian-bahagian belanjawan yang mereka sokong, dan kemudian di tahap jawatan kuasa dan sebagainya mungkin ada tahap yang mereka tidak akan sokong. Tapi penjelasan itu tidak benar, dan Anwar sebenarnya tidak dapat memberi penjelasan yang tepat atau meyakinkan semua mengapa tiba-tiba diberi arahan untuk menyokong belanjawan. Jadi dalam kekalutan tu Anwar membuat janji, dan janji dia adalah dia akan tumbangkan Perikatan Nasional dalam 7 hari, ataupun kalau gagal dia akan letak jawatan. Ini satu versi. Ada 3-4 versi, jadi saya dah rumuskan 3-4 versi ini berdasarkan apa yang konsisten dalam semua versi, sebab ada perbezaan dalam versi-versi lain. Jadi inilah rumusan daripada 3-4 sumber yang telah saya rumuskan, termasuk satu sumber yang menerbitkan menerusi Rakyat Post yang saya telah bawa. Okey. So itu cerita dia menurut ahli amanah ni. Baik. Kemudian tenteramlah Pakatan Harapan, dan kemudian sekarang mereka dalam satu kempen untuk cuba buat spin di umum untuk menjelaskan mengapa mereka menyokong. Tapi hakikatnya mereka sekarang benar-benar marah dengan Anwar dan memberi dia 7 hari. Baik. Tahap manakah kebenaran pembongkaran ni? Baik, saya beritahu bahawa pertama sekali saya tidak boleh tahu 100% sebab saya bukannya menghadiri mesyuarat tu. Tapi apa yang saya boleh beritahu adalah Anwar sendiri menipu kat orang-orang dia, dan orang-orang dia ni pelik kerana sentiasa boleh ditipu. Sentiasa boleh ditipu. Anwar sebenarnya ada perjanjian dengan Zahid. Dengar baik-baik. Pendedahan ni saya dah buat. Dulu saya kata surat Zahid wujud, akhirnya korang nampak surat Zahid wujud. Dulu saya kata Najib terlibat secara sulit dengan Anwar, akhirnya terbukti bahawa dia juga terlibat dengan surat rahsia tu. Semua yang saya katakan dah benar. Jadi dengar baik-baik. Anwar, Najib dan Zahid bersekutu. Zahid dan Najib terbuka kepada cadangan lepas pilihan raya umum ke-15. Seandainya kita campur kerusi PKR dan Barisan Nasional, dan ini saya yang cakap ya, jangan kalau terpulang anda nak percaya ke tidak, tapi ini pendapat saya, dan DAP. Jadi tapi DAP tahu ke tak tahu, itu saya tak tahu. Okey, tapi dan DAP, sekiranya jumlah kerusi itu cukup untuk membentuk kerajaan, maka mereka akan bentuk gabungan baru dan Anwar akan dicalonkan sebagai Perdana Menteri. Tapi perkara ni mereka tidak akan beritahu sebelum pilihan raya. Sebab sebelum pilihan raya, mereka akan cuba gunakan kekuatan masing-masing yang sedia ada. Sebab sekiranya Anwar dedahkan perkara ni, dia akan dihukum, atau PKR akan dihukum oleh pengundi. DAP akan dihukum oleh pengundi. Lah ni pun PKR dah dihukum di Sabah teruk. Anwar sekadar memberi persepsi bahawa dia akan jadi Perdana Menteri, terus PKR kena hukum. Maknanya rakyat meluat dengan Anwar Ibrahim. Dan Najib dan Zahid pun sama. Kalau mereka dedahkan
maka UMNO yang dah teruk dah akan lagi teruk. Okey, jadi masing-masing mereka akan guna kekuatan masing-masing sekarang sehingga PRU 15. Kemudian jika jumlah kerusi itu betul, mereka akan bentuk gabungan. Okey, ini memang ada kerjasama. Ada kerjasama Najib, Zahid dan Anwar. Okey? Okey. Benda ni sebenarnya kalau laskar-laskar cyber Najib dan sebagainya yang sekarang anda boleh lihat terlalu banyak, okey, entah mereka dah dapat dana tiba-tiba dalam 2-3 hari ni terlalu banyak selepas belanjawan, saya tak tahu coincidence ke, kebetulan ke, apa ke, tapi terlalu banyak. Sekarang laskar cyber pro Najib, pro Zahid, pro Anwar sedang membanjiri media sosial dengan pelbagai dakwaan palsu, pelbagai serangan terhadap Tun dan sebagainya. Walhal yang ada komplot bekerjasama ni siapa? Najib, Zahid, Anwar dan sebagainya. Okey. Jadi inilah perancangan dia. Okey. Jadi kalau hari pengundian belanjawan tu Anwar berdiri, sudah pasti Najib berdiri. Sebab direktif keputusan akhir bukan terletak kat tangan Najib. Sebab Najib dan Zahid tahu kalau pilihan raya esok, UMNO kemungkinan tinggi mereka akan tenggelam. Okey? Mereka berpandu kepada Anwar. Jadi Anwar yang buat keputusan terakhir. Jadi kalau Anwar berdiri, mereka akan berdiri. Jadi menurut pembongkaran ahli amanah ni, Anwar sebenarnya memberitahu bahawa last minute bila Mahfuz bangun, jangan berdiri sebab kita tidak hendak undi berbelah bagi. Kemudian dia cuba jelaskan tetapi tidak diterima penjelasan tu. Kononnya ada bahagian-bahagian belanjawan yang mereka terima. Ini palsu. Mengapa saya kata palsu? Pertama sekali, kalau kita lihat keluhan Pakatan Harapan selama ni, belanjawan itu memang digelar belanjawan berbau politik dan bukan berjiwa rakyat. Terlalu banyak perkara yang tidak dipersetujui. Kedua, mengapa ianya palsu? Sebab Anwar dulu dia dah berjanji kepada DAP dan PKR. Seandainya percubaan dia untuk kumpulkan akuan bersumpah untuk menjadi Perdana Menteri gagal, maka mereka akan menggunakan belanjawan ni untuk tumbangkan kerajaan pimpinan Muhyiddin. Jadi tak masuk akal penjelasan Anwar. Okey, lagipun mereka banyak perkara dalam belanjawan mereka tidak setuju. Ketiga, Mahfuz dah berdiri. 6 ahli parlimen dari Amanah dah berdiri. Kemudian dia beri arahan dan mereka kata kelam kabut. Mereka kata lepas itu ramai yang tidak ingin berdiri kan. Sebenarnya mudah je. Kalau Mahfuz dan 6 ahli amanah tu bila dah terima arahan tu mereka duduk sahajalah. Sebenarnya amanah berpecah kepada tim pro Anwar dan anti Anwar. Itu hakikatnya. Okey. Ramai yang sebenarnya marah dengan Anwar. Sebenarnya hampir seluruh amanah ni bersama Tun Dr. Mahathir. Dan kalau Anwar sebenarnya benar-benar berjiwa pembangkang dan setia kepada kawan-kawan dia, kalau kau lihat Mahathir berdiri seorang tu, kau berdiri, bukan buat keputusan last minute. Bila kau buat keputusan last minute, maknanya kau telah, keputusan itu adalah untuk memperkenakan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Lagi satu sebab, kau tahu, Anwar tahu, Anwar dah gagal untuk dapatkan sokongan majoriti ahli parlimen sekali lagi. Sebab sebelum undi belanjawan dia telah cuba. Orang-orang dia telah cuba kumpulkan akuan bersumpah sekali lagi. Ini ramai yang tak tahu. Tetapi masih gagal untuk dapat sokongan majoriti. Maka pada hari itu Anwar sedar kalau dia bangun, Najib akan bangun. Pembangkang akan tolak belanjawan. Belanjawan sudah pasti gagal. Muhyiddin akan tumbang. Tetapi apabila Muhyiddin tumbang, Anwar tidak akan jadi Perdana Menteri. Dia dah tahu. Maka dia tahu sekiranya dia bangun, ianya akan menonjol kepada semua orang lambat laun, okey, bahawa dia tidak memiliki majoriti. Jadi bila dia tidak memiliki majoriti, maka rakyat akan bercakap, kalau macam tu tak perlu hiraukan Anwar. Kalau Tun nak balik atau Tengku Razali nak jadi Perdana Menteri, silakan. Itulah yang Anwar tidak ingin dedahkan. Okey. Jadi Anwar consistently, di mana ada Anwar, di situ ada masalah pemimpin-pemimpin yang cuba bekerjasama dengan dia sama ada secara langsung atau tidak langsung. Dan yang lebih bodoh lagi, minta maaf ya,
DAP dan ahli-ahli parlimen dari PKR kerana selalu boleh tertipu dengan Anwar. Hakikatnya, mereka perlu tahu perjanjian antara Anwar, Zahid dengan Najib. DAP sedar tak sedar, DAP nak pergi kelentong kat rakyat, nak spin, oh inilah sebabnya kami tak, itu semua spin, okay, untuk cuba halalkan tindakan terkhilaf mereka hari itu. Spin betapa banyak yang anda suka, spin lah buat sampai puas hati, tapi hakikatnya kesilapan telah berlaku. Ya, ini bukan soal sokong DAP ke tak sokong DAP, ini bukan soal sokong Anwar ke tak sokong Anwar. Ini soal bagi saya very objektif. Bajet itu bukanlah bajet rakyat dan perkara ni keluar dari mulut saya, keluar dari mulut DAP, keluar dari mulut PKR, malah keluar dari mulut ramai pemimpin UMNO. Jadi keputusan hari itu adalah keputusan politik. Dan Anwar akan untung sebab melalui kerjasama ni, sekarang bajet dah lulus. Jadi ada banyak pendanaan yang mencurigakan dari segi dia tidak ditakrifkan dengan baik. Dan dana-dana itu seharusnya tidak wujud, seperti dana kepada jasa, dana kepada projek khas dalam jabatan atau pejabat Perdana Menteri. Banyak dana lagi yang mencurigakan. Pada itu masih belanjawan diluluskan. Sekarang bila masuk 2021 tu ada pendanaan yang membenarkan pemimpin-pemimpin UMNO, pemimpin-pemimpin PAS, pemimpin-pemimpin PPBM untuk menabur pelbagai janji apabila parlimen dibubarkan. Objektif UMNO, khususnya tim A, adalah untuk pilihan raya sama ada Januari atau Februari dan parlimen dibubarkan sama ada Disember atau Januari. Dan Anwar secara tidak langsung akan untung kerana lebih banyak kerusi dan tidak teruk atau boleh maintain apa yang mereka dapat di PRU 14, dan Anwar boleh maintain apa yang PKR dapat di PRU 14, dan kemudian mereka boleh bentuk satu gabungan dan cukup kerusi di AP, PKR dan sebagainya, maka Anwar akan jadi Perdana Menteri. Itu sahaja yang dikehendaki oleh Anwar Ibrahim. Okey, jangan beri alasan lain. Okey, so Anwar sekarang dah buat janji baru dan sekali lagi DAP termakan dengan penipuan dia. Kononnya, kalau dalam 7 hari dia tidak boleh tumbangkan Perikatan Nasional, maka dia akan letak jawatan. Kepala otak Anwar nak letak jawatan. Korang perhati, Anwar tidak akan letak jawatan. Inilah masalah dengan mereka yang selalu suka kena tipu dengan Anwar. Anwar tidak akan letak jawatan dan dia, dalam 7 hari dia tidak akan seorang diri tumbangkan Perikatan Nasional sebab di dalam parlimen Anwar is a nobody. Dia tidak ada sokongan. Okey? Jadi kepada pihak yang mementingkan rakyat, jadi tolonglah buka mata. Tolonglah buka mata dan sedarlah bahawa anda perlu mengorak langkah untuk menjarakkan diri daripada Anwar. Because di dalam politik negara, selagi ada manusia bernama Anwar Ibrahim, selagi itulah politik atau pihak yang berdamping dengan Anwar Ibrahim selalu akan ditimpa masalah. Dan kepada pejuang, saya harapkan khususnya Tun Dr. Mahathir Mohamad yang saya sanjungi, yang saya hormati dan saya turuti, okay, it's time untuk benar-benar menonjol sebagai kuasa ketiga.